Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Syariq Kadir. Kita hari ini bersama sebuah pertubuhan sukarela iaitu Amal Team dengan sahabat saya, Saudara Abdul Rahman Karim, yang akan explain ataupun menerangkan kaedah-kaedah yang digunakan terhadap jenazah yang dijangkiti dengan virus COVID-19. Apa khabar Cik Rahman? Sihat lah? Sihat. Okey Cik Rahman, mungkin sebelum kita pergi lebih lanjut lah, mungkin Cik Rahman boleh kongsi dengan kita Amal Team ni. Boleh ceritakan sedikit. Amal Team ni adalah sebuah pertubuhan, bukan pertubuhan, dia sebuah kawan-kawan lah. Okey, asalnya lah. Okay. Asalnya kawan-kawan yang berkumpul. Kami ni semua berlainan latar belakang. Okey. Ada yang bekerja sebagai construction, macam-macam lah. Okey. Jadi kami ni berkumpul menjadi satu kumpulan dan dikenal Amal Team. Okey. Tujuan utama kami adalah untuk pengurusan jenazah. Okey. Yang pertama adalah untuk jenazah-jenazah asnaf, golongan asnaf. Okey. Kami akan bantu semua daripada A to Z. Okey. Semua free. Alright. Lepas tu kalau seandainya waris tu berkemampuan, kita akan dia akan beri beberapa sumbangan, kita akan ambil and then semua kita tanggung. I see. Kita dan kita pun ada juga bantuan untuk fakir-fakir miskin, bantuan asas. Okey. Untuk makanan lah. Alright. Cik Rahman, mungkin ada orang tertanya-tanya. Of course, semua orang lah, termasuklah Amal Team sendiri, memang tak pernah lagi handle jenazah yang COVID ni, jangkiti COVID. Tapi kita dah keluar, Muzakarah dah keluar semua panduan apa semua. Mungkin boleh explain sikit. Mungkin orang di luar tertanya-tanya, nak uruskan jenazah yang ada virus macam ni, dia sama macam yang dijangkiti HIV ke ataupun mungkin dia orang nak tahu apa beza dia tu. Untuk apa yang kita faham, pihak JAKIM telah mengeluarkan garis panduan. Okey. Jadi untuk menguruskan jenazah COVID-19 ni, dia kena mengikut jenazah pesakit Ebola. Virus Ebola. Virus Ebola. Ya, saya. Ebola pun dah tentu kita nak ya, betul. Jadi ikut garis panduan yang telah ditetapkan, dia ni sebenarnya pada saya dia lebih teruk daripada HIV. Oh, lebih sukar Ya, nak saya. uruskan Sebabnya HIV ni kita masih boleh mandi, Okey. kita masih boleh kapan dan kita masih boleh melihat jenazah tu. Okey. Tapi COVID-19 ni kita hanya boleh uruskan daripada luar plastik body saja. Body bag saja. Ya, saya. Maksudnya kalau HIV ni kita boleh lagi mandikan, tahu air apa semua, tapi betul. kalau jenazah yang dijangkiti COVID ni, maknanya hanya dalam beg lah. Ya, dia hanya duduk dalam beg, kita hanya uruskan, kita tayamumkan dia daripada luar saja. Di luar beg. Ya, saya, di luar beg saja. Okey. So hari ni kita akan tunjuk pada satu Malaysia tentang kaedah untuk memandikan tu, mentayamumkan jenazah lebih tepat lah. Mentayamumkan, betul. So tuan-tuan dan perempuan, ialah kalau kita nak guna beg tu, saya difahamkan beg tu bukan semua orang boleh ada. Yang ada hanya polis dan hospital saja. Jadi tak apa. Untuk hari ni kita tunjuk juga, tapi kena tahulah bahawa sebenarnya jenazah tu hanya boleh diuruskan di dalam beg mayat Ya, betul. Tapi sebab kita pun tak ada beg tu, tapi kita tunjuklah cara kaedahnya. Ya, betul. So dah standby? InsyaAllah boleh. Okey, all yours. Ya. Silakan. Terus. Okey? Boleh Okey, silakan. Oh, ada. Assalamualaikum. Okey. Silakan. Jangan terkejut. Ini bukan jenazah yang betul. Ini modal kita lah. Ya, model kita. Mungkin boleh teruskan. Untuk yang pertama, sebenarnya sekarang bila kita terima jenazah COVID-19, dia akan berada dalam body bag. Oleh kerana kita body bag kita tak ada, kita hanya pakai kain kapan je lah. Kita andaikan ini adalah body bag. Perkara pertama kita perlu adalah debu tayamum. Okay, cara dia, untuk pertama kita perlu sediakan 3 tempat. 3 tempat untuk body tayamum, untuk kita tayamum. Pertama kita letakkan, kita taburkan dulu debu tayamum tu. Okey, selepas tu kita untuk uruskan ni kita perlukan glove. Okey, ketika menguruskan jenazah COVID-19 ni, sebenarnya kita perlukan full PPE. Kita kena pakai dia punya apron, penutup kepala, kasut dan glove lah terutamanya. Jadi untuk pertama, debu untuk kita buat tayamum dia, pertama kita akan letak tangan kita sebegini. Lepas tu kita buang sikit.
Ya, lepas kita buang, kita akan pergi dekat ke jenazah. Kita niat sahaja aku tayamum jenazah ini kerana Allah Taala. Kita cuma buat macam tu. Okey, dah. Tu selesai untuk yang pertama. Jadi kita buang debu yang tadi ya. Sebab debu tu kita hanya boleh guna sekali saja. Okey, yang kedua, kita pergi ke tempat debu yang kedua. Kita tekukkan lagi sekali. Kita buang sedikit debu dia. Lepas tu kita pergi ke tangan dia pula. Tangan dia kita hanya perlu buat macam ni. Sebelah kanan ya. Okay, habis. Tu kita buang debu yang kedua. Okey, selepas tu untuk debu yang ketiga, ulang balik perkara yang sama. Tekuk, kita buang. Lepas tu kita pergi ke tangan sebelah kiri. Kita sapukan serupa macam tu. Okey, alhamdulillah. Selesai untuk debu tayamum untuk mandikan untuk tayamumkan jenazah. Selepas ini body ni akan dimasukkan lagi sekali ke dalam beg mayat. Selepas tu terus akan dibawa untuk dikebumikan. Hanya itu yang boleh dilakukan untuk jenazah COVID-19. Ini mudah, mudah saja ya. Maknanya dia kelihatan mudah. Yeah. Tetapi perlu biasalah sama ada apa ni jenazah biasa atau apa pun kita kena handle secara tertib lah. Betul. Okey, selalunya kalau kita lihat macam jenazah arwah seorang peserta tabligh di Johor 2-3 hari lepas, selalunya mungkin akan diuruskan sendiri oleh hospital lah. Cuma ini orang kata ilmu lah, satu ilmu. Sekiranya ditakdirkan apa tu kita pula yang diminta uruskan, itulah kaedah dia. Okey, mungkin Cik Rahman kita nak share sedikit. Mungkin Cik Rahman pernah menguruskan lah jenazah-jenazah yang ada virus seperti HIV kan jadi mungkin boleh share sikit kaedah dia macam mana kalau selain daripada COVID-19 ni lah. Untuk jenazah penyakit berjangkit yang lain, contoh HIV ataupun penyakit TB, kita akan petugas akan menggunakan semua full PPE, daripada tutup kepala, apron, sarung tangan dan boot. Dan sarung tangan perlu 2 lapis. Okey. Tutup mulut pun 2 lapis. Jadi selepas tu hanya 2-3 orang je yang boleh mandikan. Selepas tu untuk pertama kita akan tuang air klorok dengan nisbah 1:10. Okey. Satu air dan 10 1 klorok dan 10 air. Kita akan siramkan ke atas mayat. Selepas tu baru kita mula mandikan lah. Supaya mandi macam mayat biasa. Cuma bezanya pada kain kapan, kita akan letak satu plastik. Plastik tu kita akan tutup habis. Tutup habis ya? Jadi kita mengelakkan jangkitan lah sebenarnya. Selepas tutup habis, pihak inspektor kesihatan akan datang. Dia akan memantau cara kita buat. Jadi seandainya ada beberapa kesalahan, dia akan tegur lah. Jadi kita pun tak boleh buat suka-suka ni. Dia ada di bawah pemantauan KKM. Okey tuan-tuan dan puan-puan, para penonton Malaysia Gazette, begitulah tadi saudara Rahman daripada Amal Team menunjukkan kaedah untuk menguruskan jenazah yang dijangkiti virus COVID-19 ni. Itulah seperti yang disebutkan tadi, sebenarnya ini hanya tunjuk aja, okay? Kalau ikut kaedah sebenar, kita pun tak boleh ada kat sini ni, sebab kena pakai komplit daripada atas sampai ke bawah, kena ada body bag dan sebagainya. Ini sekadar untuk orang kata sebagai ilmu untuk berkongsi. Baik, terima kasih Cik Rahman, terima kasih kepada pihak Amal Team, terima kasih kepada penonton yang setia mengikuti Malaysia Gazette. Sehingga kita bertemu lagi, daripada saya Syarif Ekadir. Bye bye. Assalamualaikum.